Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, apa khabar semua? Terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, Tanyalah Ustaz sebuah rancangan yang memaparkan perbincangan ataupun kita bawakan perbincangan topik yang berbeza-beza dan kita tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman, pencerahan dan juga ilmu untuk kita semua. Dan hari ini alhamdulillah saya Da'i Hadari akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan, yang mana hari ini kita nak bincang-bincang berkaitan dengan akhlak. Bila sebut tentang akhlak ini, kita dah tahu dah, yang pertamanya kita ada seorang Rasul sebagai contoh ikutan dan teladan kita, iaitu baginda Nabi SAW. Dan insya-Allah untuk perbincangan kita akan rujuk juga mungkin ada sirah berkaitan dengan akhlak. Dan hari ini para penonton sekalian, kita nak bawakan topik yang sangat istimewa, iaitu hati emas. Bukan emas yang 1 gram berapa RM300 itu tidak makcik ya, pakcik ya. Hari ini kita nak sembang tentang hati emas, yang mana itu adalah sifat yang sebenarnya perlu ada pada setiap daripada kita. Cumanya untuk perbincangan lanjut, saya bukanlah berseorangan di sini, yang mana saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Nampak ceria tu. Itulah alhamdulillah. Jagung nampak makin tebal tu. Berjambang dah sekarang Ustaz ya. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Tapi dengki juga lah sebab dah makin putih ni. Allah. Saya pun akan putih juga Ustaz. Ustaz. Baiklah Ustaz, hari ini kita akan bincangkan hati emas, dan saya yakin banyak yang Ustaz akan kongsikan bersama dengan kami semua, para penonton juga. Cumanya para penonton sekalian, anda sedang saksikan Tanyalah Ustaz ini dengan perbincangan akhlak, iaitu topik kita iaitu hati emas, yang mana anda juga boleh menonton siaran secara langsung ataupun high definition di www.tonton.com.my. Baiklah Ustaz, kita nak mulakan perbincangan kita akhlak hati emas ni sebagai permulaan diskusi kita. Apakah itu hati emas dan bagaimana yang dikatakan mereka itu berjiwa, bersifat hati emas? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia Da'i Hadari yang saya hormati, dan seluruh para penonton Tanyalah Ustaz yang setiap saat ketika bersama program ini semenjak lama dan masih bersama, mudah-mudahan banyak manfaat kita dapat pada ilmu yang dicurahkan oleh para panel kita. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan semua. Dalam Islam ini, satu di antara gagasan utama Islam ialah membina manusia bertakwa. Ini gagasan pertama dan utama dalam Islam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ali Imran 102. Menunjuk kepada kita bagaimana Islam letak gagasan utama jadi orang bertakwa. Takwa dalam agama ni Hadari ialah bermaksud orang yang bijak, yang baik, yang suci hati, suci jiwa, suci akhlak, mulia akhlak dan jiwa raganya. Itu orang bertakwa. Maka ini menunjuk kepada kita bahawa Islam agama yang memandu kita ke arah itu. Manusia ada upaya ke itu sebenarnya. Jadi bila bercakap tentang hati emas ini, satu kata-kata yang begitu menarik sekali, peribahasa indah. Dan memang dalam pepatah Melayu pun ada. Hati emas disebut sebagai orang yang sangat baik hati. Maka dalam agama, itulah Islam kita. Islam tak nak manusia ini buruk hati. Betul. Busuk hati. Islam nak orang mulia hati. Takwa itu ke situ sebenarnya. Sebab tu saya menukil kata-kata daripada Al-Imam Ibn Qayyim. Dia kata apa? Bila orang itu bertakwa, arti hatinya suci. Bila bertakwa, akhlak mulia. Bila bertakwa, pemurah bersedekah. Bila bertakwa, jaga ibadat. Bertakwa, baik dia dengan orang. Bila bertakwa, dia tak akan cumuh orang dan keji orang. Bila bertakwa, dia akan hidup dalam keadaan yang baik dan beriman. Nampak tak? Jadi kata-kata ini bagi saya cukup tajam.
Iaitu orang bertakwa, hatinya emas insya-Allah. Masya Allah. Dia tak jadi manusia yang dengki pada orang, pemurah dengan manusia. Dia tak suka kata kat orang, suka maafkan orang. Betul. Minta, beri. Kalau tak nak beri pun, dia minta maaf contohnya. Kalau dia ada sesuatu tak nak beri, dia minta maaf. Kalau ada, dia beri. Jadi kesimpulannya ialah, hati sebenarnya tuan-tuan merupakan warna kehidupan kita. Dan kita semua wajib ke situ. Saya bercakap untuk saya juga. Saya tidak mungkin seorang yang begitu baik akhlak, tetapi saya sedang menuju ke situ. Mudah-mudahan neraca utama kita ialah takwa tadi. Baik, dan sikit lagi hadari. Demikian juga pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Atta al-Askandari. Ini seorang ulama besar dalam kitab hikamnya. Dia sebut juga, dia kata apa? Seorang berhati mulia itu menunjukkan cerah akhlaknya. Mantap jiwanya. Hati mulia, cerah akhlak, mantap jiwanya. Digambarkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim juga, dia kata apa? Orang yang hati emas itu orang mudah kira bicara. Mudah kira bicara. Mudah dalam perbuatan dan kata-katanya. Mudah didekati lah Ustaz. Mudah didekati. Jadi kesimpulan kita pada pagi ini dan hari, hati emas adalah setajuk yang kita cuba nak bawa dalam masyarakat. Tak kira. Saya sebut tuan-tuan, tak kira dia bagi orang Islam, hatta bukan Islam. Kadang-kadang masyarakat ada orang bukan Islam hati emas. Ya, saya pernah tengok dalam satu kejadian aksiden lah. Yang cepat bantu tu kadang-kadang non-Muslim. Non-Muslim. Maknanya, tengok-tengok Muslim datang segera bantu. Sebenarnya tengok tu. Dalam satu kejadian, bukan aksiden mati, tapi ceralah. Tengok-tengok bukan Islam yang menuju. Seorang yang bukan Islam. Hindu boleh jadi sebab nampak wajahnya macam tu. Bayangkan bila hati manusia ini ada kekuatan jiwa yang baik, mungkin dia walaupun bukan Islam, hati emas. Apalagi kita orang Islam kerana panduan kita agama. Betul. Panduan kita ialah Al-Quran. Panduan kita hadis Nabi sallallahu. Jadi lagilah hati kita lebih emas pun daripada bukan hati emas dah saya rasa. Hati berlian sudah. Allahu Akbar. Maksudnya Ustaz, apa yang kita mungkin dapat lihat dan kita perlu titik beratkan iaitu bagaimana hati yang cantik, hati yang indah itu perlu kita wujudkan supaya akhlak itu menjadi paparan pada hati kita. Komen Ustaz. Ulama kita berpandangan setiap apa perbuatan kita buat, ianya baik ke buruk datang pada hati. Hati yang kotor datangkan akhlak yang termasuk buruk. Kata-kata. Bila kita mencarut, mengeji, itu adalah hati kita kotor, keji, jahat, mati. Tapi kalau kita cakap benda baik, itu adalah hati kita, hati yang emas tadi, yang mulia. Betul dalam hal ini, dah tanya soalan, jawablah. Dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, Allah gambarkan siapa orang yang paling berjaya daripada masyar. Bukan orang yang datang harta yang banyak, datang dengan wajah cantik macam dihadari, datang dengan kain. Allah gambar orang yang berjaya daripada masyar siapa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masya-Allah. Qalbin salim. Orang datang kepada Allah dengan hati yang penuh kesejahteraan, hati emas tadi. Inilah golongan yang berjaya insya-Allah. Dia orang miskin ke, orang kaya ke, berpangkat ke, cantik rupawan ke, tak cantik rupa ke, tapi bila hatinya emas, ini orang yang kata Allah beruntung berjaya pada masyar. Allahu Akbar. Bilal walaupun orangnya hitam, hatinya emas. Abu Bakar orang yang cantik, memang hati pun emas. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Para penonton sekalian, sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Ruslan, kalau kita lihat bagaimana Ustaz masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia ini sebenarnya hati emas majoritinya. Kalau kita ikutkan datang sahaja apa-apa malapetaka di luar negara, mudah sangat sebagai rakyat Malaysia kita membantu. Bahkan bukan setakat membantu harta, ada juga yang turut pergi ke luar negara untuk membantu dari sudut tenaga dan lain-lain. Subhanallah. Itu dia yang kita bangga. Dan insya-Allah hari ini sebagai umat Islam juga lagilah dituntut, sebab kita adalah umat Nabi SAW. Baik Ustaz, kita nak raikan soalan daripada Nur Dahlia di Facebook ni. Katanya ada soalan ada soalan Ustaz. Katanya macam mana nak memiliki hati emas ni Ustaz? Adakah perlu mencontohi akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan dan ikutan kita? Silakan Ustaz. Dia pertama ni Puan Nur Dahlia. Kita faham dan kita insaf. Kita persoalkan siapa Nabi SAW. Bukan persoalkan dia, tapi siapa Nabi sebenarnya. Saya kira antara perkara yang utama Nabi bawa dalam dakwah ini apa dia? Akhlak.
Ini yang ditegaskan Nabi pun, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan Allah untuk sempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Nabi terang sebut, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak terpuji, akhlak terbaik. Bermakna bahawa di antara metod utama Nabi dalam dakwah untuk membina manusia. Ya. Baik yang dulu jahat jadi baik kemudian. Nilai manusia. Nilai. Dulu zalim Ya. jadi adil kemudian. Dulu kedekut bin bakhil bin takajering bin apa lagi, letaklah apa nama, menjadi seorang dermawan kemudiannya. Dulu seorang pembunuh tegar, dia menjadi orang yang adil dengan orang macam-macam. Jadi tema ini saya kira tema yang telah Nabi sebut awal-awal. Itu Nabi buat sebenarnya. Sebab itulah bagi saya, sebagai contohlah, dalam satu peristiwa dirakamkan oleh para ulama, saya tak ingat bacaan lama ni. Satu hari Suhaib bin Sil Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib ini seorang sahabi Al-Jalil, orang Rom, datang ke Mekah berniaga untung besar, berniaga kemudian kaya raya. Pada suatu hari Suhaib radhiyallahu anhu, ketika dia menyumbang, sebab dia orang kaya, menyumbang kepada orang fakir Madinah, ada orang miskin. Dia sebut, dia kata, apa aku ada bukan hak aku. Yang aku ada milik Tuhanku, yang Allah Subhanahu wa taala. Diberi sampai orang tanya dia, Suhaib, apa yang berbaki dengan kamu? Dah kamu duk beri kan? Dia orang kaya, dia beri makan, minum dengan dinar emas. Kata Suhaib, aku ada Allah yang menjaga aku. Hati. Siapa yang bentuk ini? Nabi SAW. Sebab tu dalam konteks ini, Puan Nur Dahlia, kita mesti ke situ. Sebab tu ini kalau kita nak ambil Nabi sebagai contoh, itulah contohnya. Qudwah yang hasanah tadi. Jadi kalau kita nak bina hati yang emas, memang contohi Nabi SAW. Kita tak perlu nak ambil contoh yang besar-besar sebenarnya. Sekadarnya kita boleh ambil. Contohnya apa dia? Nabi SAW kalau jumpa anak yatim, usap kepala. Ya. Itu contoh yang simple. Tahu anak yatim, Nabi usap kepala sampai ketika lebih peluk. Tanya sahabat, ya Rasulullah, begitu sekali. Ini anak yatim, bapa tak ada, mak tak ada, dia kehilangan tempat berteduh. Akhlak terpujilah tu. Kita ini kadang-kadang kita bimbang, anak yatim tak kisah. Sebelah rumah kita je. Bukan seorang, 3 orang ayah tak ada, mak meninggal. Contoh. Buat tak tahu. Tahu. Itu adalah hati kita, minta maaf lah kita sebut hati kita tidak emas. Hati kita hati gangsa. Kalau gangsa tak tahu apalah. Takut gangsa pun tak dapat. Tak dapat. Jadi ini antara mungkin saya rasa, tersemaklah. Sebab itulah kita jangan jadi bakhil kedekut dengan kebaikan. Kerana kebaikan itu bukan milik kita, milik Allah. Allah beri kepada siapa nak kebaikan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik Ustaz, sekejap lagi saya nak tanyalah mewakili para penonton di luar. Adakah hati emas ini juga kerana Allah akan menyebabkan hati kita jadi mukhlisin, ikhlas dalam beribadah kepada Allah juga. Cumanya kejap lagi Ustaz ya. Ya, boleh. Jadi kalau nak tahu ulasan lanjut, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hadari. Dan Alhamdulillah, hari ini para penonton sekalian, kita nak bina akhlak kita. Yang mana untuk topik akhlak, kita bawakan perbincangan berkaitan dengan hati emas bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ruslan Muhammad. Baik Ustaz. Ya, baik. Seronok bila dengar bait-bait mukadimah daripada Ustaz tadi. Bagaimana kalau kita ingat semula apa yang Ustaz bawakan tadi, sebenarnya ia sangat penting. Umat Islam bukan sekadar berada di tikar sembahyang, akan tetapi kena ada juga hubungan yang positif, termasuklah dalam kalangan sesama manusia Ustaz. Bukan sekadar sesama Islam, tapi sesama umat manusia. Cumanya saya seringkali nak kaitkan juga dengan hati kita. Apabila kita berjiwa ataupun ada satu nilai hati emas ini, adakah ia juga akan memupuk sifat positif, terutamanya dalam ibadah, menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah? Bagaimana Ustaz? Terima kasih Da'i Hadari. Soalan Hadari dia bagi tajuk lain pula tu ya. Tapi tak apalah. Saya cuba nak fahamkan soalan dalam konteks apa yang saya nak sampaikan. Saya kira begini, kita kena faham dalam agama ini, kita ada 2 hubungan yang besar. Betul. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan Tuhan pun, dengan hati juga. Bagi kita beribadat,
kita sedekah, derma, infak, berzakat, kalau tak ada ikhlas, zero lah. Ya. Infak derma tak banyak mana, 1 juta je contohnya. Tapi ikhlas tak ada. Zero bagi Allah. Kita ada hubungan Tuhan. Tapi kalau kita infak walaupun RM1 kerana Allah, selesai. Ikhlas. Baik. Adapun yang kedua ialah kita ada satu hubungan dengan manusia. Namanya hablum minan nas. Dengan manusia ini, pertimbangan kita yang paling utama ialah kita mesti ada kecenderungan untuk bantu orang dengan penuh keikhlasan. Kalau dihadari kesempitan, jumpa saya, Ustaz, tolong saya ada kesempitan sikit, nak kepada sekian-sekian banyak RM untuk anak. Contoh tak ada apa, dari okey ya. Saya tahu dari kesempitan, dalam kepayahan, nak minum pun susah, contohnya. Saya ada kekuatan, orang tak kaya tapi ada kekuatan. Kalau hati saya hati yang baik, ceria, bahagia dengan agama, saya kata, okey, tak ada masalah. Okey, anak hulur sekarang berapa nak 100 contohnya. Mudah-mudah. Bahkan saya kata apa? Ini hadiah. Ya. Ini memang tak payah bayar balik lah. Ambil sajalah. Bahkan tambah untuk anak contohnya. Jadi nampak hablum minas itu. Kalau itulah kekuatan kita, hubungan kita makin akrab, makin dekat, Sesama makin manusia. rapat sama manusia. Dia dari akan kenang saya taklah minta dikenang, dari ingat dia saya pernah tolong dulu kan. Tak perlu, tapi dia kan ingat tak? Akan ingat, Ustaz pernah satu hari dulu pernah tolong saya, bahkan bukan tak beri, dia kata ambil sajalah, tak payah butang, contohnya. Jadi kata tu sebab hati saya emas tadi, dia jadi berkekalan. Hadari akan terasa cantiknya hubungan ini, dan saya pun rasa seronok nak bantu orang. Betul. Dalam Islam, kalau ada dua hubungan tu kita garapkan dengan apa? Ikhlas. Habis. Bukan apa habis, tamat. Dari sudut agama, kata Allah di Quran, Allah kata apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tak ada perintah untuk buat kerja ibadat bukan ikhlas. Dengan Allah ikhlas dalam kita berpuasa ke, dalam kita infak harta, kita solat sembahyang, kita berzikir, baca Quran. Dengan orang pun kita ikhlas dalam apa kita buat, tolong, bantu. Macam tadi kan dia kata kita orang Malaysia ni Masya Allah, banjir besar, dia beri sampai berminggu-minggu setengah pergi luar negara. Gempa bumi di Turki Gempa pun Turki ramai. di negara tertentu, contohnya sampai di Aceh dulu kan, 24, 20 tahun 20 tahun yang lepas betul. Bayangkan. Jadi itu satu harga besar. Jangan bimbang, ini semua akan jadi neraca besar. Kalaupun orang terikhlas, tapi Allah tahu keikhlasan kita. Jadi neracanya bila ada hubungan baik tadi, ikhlaslah neraca utama. InsyaAllah hati kita hidup dan terus hidup insyaAllah. Saya cakap ni, saya cakap dalam satu perasaan juga ni. Bimbang kadang-kadang. Tapi itulah kita harap Allah campak kita keikhlasan. Keikhlasan. Wallahualam. Sebenarnya para penonton sekalian, penting untuk kita melihat dari sudut hubungan kita sesama manusia. Bukanlah kerana kita mendabik dada sebagai hamba Allah yang tak putus solat 5 waktu, bahkan banyak ibadah sunatnya. Tetapi sebenarnya tengok-tengok hubungan sesama manusia kita, banyak pula kita lokek. Tak nak bantu. Ada pula alasan, bahkan ada tanggapan negatif. Itu yang kita tak nak. Betul Ustaz ya? Dia begini, saya ingat dalam hati emas ni, kita tengok macam ni. Betul. Pepatah ulama kata, hari ni hari orang, bukan hari kita. Ya. Tapi mungkin besok hari kita, bukan Mungkin hari hari orang. kita diuji pula. Ya? Allah. Kita ini senang, orang susah. Mungkin kita yang susah, orang senang. Ya. Jadi kalau kita ada timbal balik dari sudut amal kita, hati kita emas, jangan bimbang. Ya. Allah akan bayar cash kepada kita kebaikan kita. Sebab ada hadis yang hadari. Ni boleh jawab ni, boleh jawab. Silakan, silakan. Okey, tak ada satu soalan masuk. Tak ada Belum lagi. Sampai Nabi sebut hadis, satu hadis daripada Imam Tirmizi. Nabi sebut bagaimana bayangan seorang mukmin ini. La yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahul jannah. Allah. Seorang mukmin tidak pernah merasa kenyang buat baik. Tengok dah tadi. Nabi bersabda kata-kata menarik. Hadis daripada Ustaz Al-Khudri. Imam Tirmizi meriwayatkan. Kata Nabi, la yashba'a mu'min khair. Seorang mukmin tak pernah kenyang buat kebaikan. Allah. Tak cukup-cukup buat baik, buat. Sentiasa rasa nak buat. Sentiasa nak buat. Sampai bila kata Nabi? Sampailah hujungnya syurga menanti. Allah. Hatta yakuna muntahahul jannah. Sehinggalah syurga menanti dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kata Maknanya, motivasi Allah. Motivasi. Tak pernah kenyang. La yashba'a ni syabi'. Syabi' kenyang dah. Ya. Tak kenyang. Kita kenyang buat makan kan. Ya. Tapi Nabi kata tak kenyang dalam buat kebaikan. Min khairin. Jadi kita fahamlah kebaikan tu memanglah kebaikan. Walau sampai di jalan kita buat tu kebaikan juga. Apalagi bagi orang makan. Betul. Bantu orang miskin yang dalam kelaparan, orang yang dalam keadaan diuji Allah macam-macam. Musibah. Allah. Jadi ini menunjukkan satu
motivasi Nabi yang sebenarnya menyedarkan kita, mengisafkan kita tuan-tuan ya. Peganglah. Itulah dengan izin happy ending. Itu yang terus dinyatakan oleh Nabi SAW. Sehingga hujung syurga. Menantinya. Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Baik Ustaz, bila sebut tentang yang Ustaz sebut tadi tu, hati emas ini, Rohaya Arifin di Facebook. Okey. Beliau kata, adakah orang yang suka membantu orang dan bersedekah itu dikategorikan juga mempunyai hati emas? Macam mana Ustaz? Dia begini saja. Dalam konteks Islam agama ini ialah kita boleh senaraikan bahawa orang-orang yang sifatnya suka menyumbang, suka memberi, suka membantu, suka infak, yang suka buat apa bentuk kebaikan untuk orang lain demi kebaikan bersama, itu dianggap sebagai orang yang hati emas. Bahkan soal bab sedekah ini, saya beranggapan begini. Amalan sedekah ini menyumbang satu bukan mudah dia lakukan. Betul. Manusia yang harta ni dari bukan sayang mudah sangat nak menyumbang. Nak sumbang RM1 pun fikir 16 kali. Beri tak, akhir tak beri. Ni kat masjid tu dah dalam poket. Tabung lalu dia buat tidur. Bukan saya, dia Allah real tu ya. Dah tarik duit dah, nak masuk. Keluar masukkan balik, bukan keluar dah. Nak beli beras katanya. Jadi maknanya bab sedekah ni bukan mudah sebenarnya. Minta maaflah. Sebab manusia biasa kikir dengan bab harta. Ada orang boleh sumbang tenaga, masa. Harta kadang-kadang dipikir 2 kali. Sebab bila orang tu boleh infak harta, bersedekah, tolong orang miskin, bahkan menyumbang begitu besar, tanya hati emas lah tu. Sampai dia tak fikir dah, aku keluarkan saja. Tak kira berapa, kerana Allah Azza wa Jalla, Allah akan bayar balik. Sebab tu dalam Islam, Allah letak satu tanda besar bagi orang bersedekah. Contoh dalam Quran Al-Baqarah. Ini ayat kita kena pegang. Mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if. Allah akan tambahkan lagi. Kamu belanja harta RM1 saja, Allah tambahkan sampai 1 kali ganda. Sebab Allah gembira. Allah gembira. Sebab tu di antara tanda, di antara Allah gembira orang tu bersedekah. Anfiq yunfaq alaik. Nabi sebut tu, kamu belanja, sumbang, Allah akan ganti balik dengan nilai yang lebih lagi. Sebab tu ada ulama yang kata, ini saya ingat kata-kata daripada Al-Imam Abdullah Al-Mubarak. Ibn Mubarak kata apa? Dia kata, apa yang ada poket kita itulah sebenarnya. Apa yang di tangan itulah sebenarnya. Dalam poket bukan kita lagi. Di tangan tu sumbang saja. Sebab kita sumbang saja, itulah hak kita. Dalam poket kadang-kadang nak keluar kata, kita keluar saja, insya-Allah hak kita. Jadi sebab itulah kita kena anggaplah bahawa orang sedekah ini memang orang itu berhati emas. Tahniah dan tahniah. Tambah pula Ustaz. Hakikatnya begini, tak boleh bagi sikit, banyak pun tak apa. Faham ke tu? Tak boleh bagi sikit banyak pun tak apa. Itu yang patutnya. Itu Ustaz. Dalam awal surah Al-Baqarah pun Allah ada nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cantik sekali. Allahu akbar. Gambaran orang beriman itulah dia. Daripada apa yang Allah rezekikan, jaga solat, beriman, kemudian infak daripada apa yang Allah berikan. Terbaik. Subhanallah. Baik Ustaz, Intan Zurina pula di Facebook katanya, ibarat lirik lagu Dato' M. Nasir. Hati emas bukannya mudah. Minta maaf lah tuan-tuan perempuan ya. Terus. Sumbang pula. Mungkin selamanya takkan kutemui. Ini lagu baik-baik lirik Dato' M. Nasir ni. Soalannya, apakah sudut pandang Islam terhadap mereka yang berhati emas dan kenapa sukar ditemui? Susah sangat nak jadi jiwa hati emas ni. Ya tuan-tuan sekalian, ialah saya pun bila tajuk ni diberi kepada saya untuk bincang, saya pun rasa cemas. Cuak pun ada. Cemas dan cuak. Saya moderator pun risau juga. Sebab ini tajuk yang mencabar. Sebab sebimbang yang bercakap tidak berhati emas. Yang berbicara bakhil dalam banyak perkara, tak menyumbang. Saya takut sebenarnya, tapi bila soalan macam datang, kita kena berani bercakaplah bahawa persoalan utama Puan Intan ini antara tetap dalam rancang kita ni, Puan tetap kita, Puan Intan, dalam hal ini ialah kenapa suka ditemui. Betul, pertama sekali ialah asas utama kita untuk membina hati emas, hati yang baik hati daripada sudut harta, masa, tenaga, waktu, apa. Sebab kita bincang buat kata saja sebenarnya. Bab masa, tenaga, waktu sekali. Tak boleh harta, tenaga, waktu dan masa.
Yang pertama sekali kita kena faham. Satu asas utama yang saya nampak dalam pandangan para ulama ialah pandanglah di kita masing-masing. Sebab kita tidak selama-lamanya sempurna, sehat, walafiat dan sejahtera. Ada masa kita akan diuji dengan kelemahan. Maka jangan sombong kalau kita ada harta. Jangan fikir harta kekal. Sekarang memang kaya, sekarang Ya, memang ada sekarang duit. kaya. Besok belum tentu. Allah. Allah boleh tarik bila-bila masa. Jam tu juga Allah boleh tarik harta. Kita sihat walafiat. Jangan fikir kita selama-lama. Mungkin besok tu. Saya ingat dalam satu siaran radio apa tak tahulah ya, pernah sebut tu. Ya, jangan fikir kita muda selama-lama kan. Ya. Bab riadah kan. Suka kan. Tak boleh sebut kan. Tapi dia sebut tu. Jangan fikir kita muda selama. Saya dengar tu tercabar juga. Dia harta dia sebut tu. Saya ulang berapa kali. Betul kan? Ya. Kita fikir kita sihat selama-lamanya. Besok kita akan didatangi oleh telantar. Tak bercakap, tak suara. Erti pada masa kita fikir, kalau kita begitu keadaannya, maka ambil kesempatan untuk kita buat sesuatu kebaikan, sudut harta baik, masa tenaga baik untuk orang lain. Kerana pastilah semua kita ada harga. Itu pertama. Yang kedua, kita fikir muhasabah. Keduanya ialah kita kena ingat bahawa kedekut bakhil dalam urusan hidup ini bukan akhlak seorang yang benar beriman. Orang beriman tidak ajar untuk bakhil dan kedekut dalam banyak perkara. Betul. Orang beriman diminta menjadi orang yang pemurah. Dalam hubungan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Satu ayat yang saya fikir ada kaitan dengan soalan ini iaitu ayat surah At-Takatsur ayat ke-8. Ya. Allah sebut, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sampai masa waktu kamu akan ditanya Allah tentang nikmat hidup ini. Ditanya Allah. Pasti akan ditanya. Ditanya pasti. Tiap orang ditanya. Jadi sebab kita kena ambil kesempatan. Ni apa yang kita ada, kita sumbangkanlah. Sebab kita ada hak untuk membantu orang. Tolong orang. Hatta sekalipun dia bukan Islam. Non-Muslim. Hari ini kadang-kadang kita fikir dalam hidup ini suka ditemu sebab alah orang Islam nak bantu apa, dia orang Islam bukan Betul. Islam, aku Islam. No. Dalam kadar beragama, tengok apa Nabi sebut dalam hadis. Jelas Nabi sebut. Ya. Falyaqul khair, dalam Nabi kata falyuhsin jarahu. Contoh saya ambil hadis, Nabi kata buat baik dengan jiran kamu. Nabi tak kata dengan jiran Muslim saja. Mana jiran bukan Islam? Beri bantuan, beri. Hatta makan minum, hadatul duit sekalipun. Ya. Jiwa kita macam tu. Kalau ada orang macam tu, insya-Allah dia akan sentiasa sampai tahap hatinya emas. Sekecil mana pun semangat tidak akan diperlekehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat sanjung dia, insya-Allah. Itu dia. Allahu Akbar. Satu motivasi buat kita cuba. Baiklah Ustaz, kejap lagi saya nak tanya satu soalan ni. Bukan tak nak hati emas Ustaz, tapi risau. Risau apa pula? Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus menonton kami Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tambah ilmu para botol sekalian sebenarnya dapat menenangkan jiwa kita. Dan jiwa yang tenang ni penting tahu, sebab Allah akan jemput ke syurga. Ya ke? Betul. Kan Allah nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nak dapat jiwa yang tenang tu, dia mesti sekarang kena start tambah ilmu, tambah ibadah, khusyuk dalam solat dan sebagainya, insya-Allah. Baiklah, hari ini kita bincangkan, nak bawakan topik akhlak hati emas bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ruslan Muhammad. Baik, Ustaz. Ya, baik. Tadi sebelum kita rehat tadi, sempatlah saya tanyakan satu soalan. Sebenarnya ramai nak membantu, ramai nak jadi jiwa hati emas ni Ustaz. Betul, tapi itulah, bukan tak nak jadi hati emas. Sekarang bantu-bantu, sekarang rupa-rupanya dengan izin scammer, penipu pula. Bahkan takut ada yang bila kita bantu dia, dia pijak kepala kita balik Ustaz. Macam mana nak jadi hati emas macam tu? Okey, terima kasih dan hadari. Soalan ini soalan mencabar sebenarnya. Sebab mungkin di antara situasi semasa dalam budaya kita sekarang ialah adanya golongan macam tu. Golongan scammer, golongan penipu, golongan pembohong yang bagi kesempatan. Betul. Mungkin sekarang lah, dulu mungkin ada kot tetapi kita tak dengar sangat. Jarang, tapi sekarang nampak macam
makin banyak, makin melebar masyarakat. Jadi hal ini menyebabkan orang nak buat kebaikan, nak jadi hati mazdah, tapi aku menyumbang ni nanti kena tipu. Kenapa kan? Dia begini sajalah. Dalam agama ini kita kena sifat at-tabayyun. Tabayyun. Tabayyun maknanya kita kena memastikan sesuatu dalam kerangka yang betul. Contohnya, kalau kita nak menyumbang, tidak salah kalau kita nak memastikan sumbangan kita sampai ke tahap sepatutnya. Atas nama, katalah pembangunan sekolah agama, untuk renovation masjid contohnya. Betul. Kita boleh pastikan salurannya betul tak betul. Jawatan kuasa macam mana. AJK macam mana, dan online tu pula ada saluran macam mana. Kita pastikan dunia sekarang ni dunia boleh dicari maklumat itu. Bagi saya, kalau itu saluran kita guna pakai tabayun, jelaslah kita buat pun senang. Online pun kita hulurkan 100-200, senang kita, ini betul salurannya. Jelas, memang ada AJK yang bekerja ke arah tu. Yang kedua ialah bukan tabayun saja. Yang kedua ialah kita bertanya-tanya khabar. Kita mungkin nak dapatkan penjelasan dengan cara kita khabar kawan kita. Ada satu pihak minta bantuan. You tahu tak apa sebenarnya cerita? Kalau itu, contohnya, minta kawan-kawan kita beritahu. Kita selidik sendiri. Kita selidiki. Yang ketiganya ialah kalau kita rasa bahawa sumbangan kita tu ada hak untuk kita beri. Tengok orang ni memang keadaan dhaif, miskin di jalanan contohnya. Masa itu atas kemauan kita lah. Lillahi ta'ala aku beri. Kata RM keluar, duitlah mudahnya. RM20, RM10 katakan, RM5 katakan. Serahlah. Kita menyumbang boleh pahala. Soal dia menipu, dia scammer terhormat, dia scammer begitu kita, soal dia dengan Allah. Kalau dia orang Muslim, jaga-jaga, berdosa dengan Tuhan. Betul. Dosa rasa penipu. Tapi kita menyumbang, dalam agama, apa kita sumbang dapat pahala. Tetap dapat pahala. Dapat pahala, walaupun orang tu scammer macam mana kita. Tapi kalau kita faham dia scammer, memang patutlah kita tak buat sesuatu untuk dia. Tapi kita tak tahu. Tapi kita rasa dia perlu dibantu, ditolong, kalau buat makan, kena bagi bantuan makan. Tapi dia orang tak betul. Itu soal dia dengan Allah. Kalau dia orang yang bukan Islam, itu soal dia lah. Tapi kitab ada. Jadi yang penting dai hadari, dia baru di sinilah hati kita. Kalau hati kita nak menyumbang, tak payah banyak cakap lah. Beri saja. Lillahi ta'ala. Jadi dalam Islam, kaedahnya ialah tidak pernah akan Allah kecewakan sesuatu yang kita buat kerana Allah Azza wa Jalla. Sekalipun kita buat benda itu kepada orang yang tak betul ke, hatta orang gila sekalipun. Dia pernah berlaku, saya ingat di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman beri makan kepada orang-orang yang hilang akal. Orang gila mana-mana pun ada. Dirakamkan Uthman bin Affan, dia beri makan. Ya. Sampai orang tanya, ya Khalifatul Masa, dia khalifah. Bahkan kau begitu sekali meraihkan orang-orang yang hilang akal itu. Ialah manusia kadang-kadang dia nak raih orang yang akal cerdik saja. Kata Uthman bin Affan, fahaula min ummati Muhammad. Mereka umat Muhammad. Manusia macam kita juga. Cuma mereka akal tidak ada, tapi mereka umat Muhammad. Tengok gaya Uthman. Berilah. Membantu walaupun orang yang hilang akal. Walaupun orang kata hilang akal gila. Jadi kita kesimpulannya ialah balik-balik kepada hati kita lah. Nak hati emas ke ataupun hati yang langsung tak ada apa-apa. Wallahualam. Uthman bin Affan membantu orang yang hilang akal. Kita pula lain. Kita tengok orang tu tak nak bantu dalam susah sampai orang tu hilang akal. Allahu akbar, terbalik pula. Janganlah macam tu ya para penonton sekalian. Okey, Mas Rifah Nur Jama'in Ustaz, beliau ada tanya, benarkah orang yang berhati emas ini mudah memaafkan? Mudah je dia. Orang minta maaf, dia bagi keampunan. Tidak menyimpan kemarahan dan tidak berdendam walaupun dirinya pernah dikhianati ataupun disakiti. Ini senang ni, rare ni. Mengapakah golongan warga emas lebih lembut hati mereka terutamanya pada kanak-kanak dan remaja? Apakah kebaikan orang yang berhati emas? Tadi warga emas tu, lain tu dengan hati emas. Macam mana tu Ustaz? Allahu Akbar. Puan Mas Rifah ya. Ialah pastilah bila orang tu dalam keadaan hatinya ada nilai keimanan. Orang kata hati bercahaya dengan ilmu dan dengan iman yang kokoh, yang padu. Maka dia tidak akan jadi orang yang rasa nak tahan daripada memaafkan orang. Tak ada. Sebab seorang yang sentiasa memaafkan orang ni, orang yang paling mulia hidupnya. Sekalipun dia tak bersalah, orang bersalah, dia maafkan. Oh, ini hebat, da'i hadari. Betul, orang yang memaafkan orang ni
tempatnya tinggi dalam agama. Saya tak ingat nas hadisnya, tapi minta tuan-tuan, tapi dalam maksud yang tersirat, Nabi SAW sebut orang yang pemaaf ini, orang yang sentiasa dalam keadaan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat martabatnya. Martabatnya. Sebab kita boleh fikir tuan-tuan, memaafkan orang bukan mudah, sebab ini soal perasaan hati. Ya, dilukai, pernah disandai, pernah dimaki, pernah difitnahkan. Boleh maafkan orang, jiwanya lapang. Saya ingat bukan mudah orang macam ni. Nak cari dalam 100 orang mungkin tak jumpa. Hidupnya tenang je. Ya. Allah. So biasa berlaku kalau kita disandai, dimaki, maki balik. Ya, kalau orang kata kita 10 patah, kita maki balik tak banyak. Satu karangan. Pengalaman nampak. Itu jadi menunjukkan kadang-kadang benda tu payah. Allah. Tapi kerana jiwa kita lapang, kita tahu. Saya mudah saja. Saya punya pandangan saya begini. Pemaaf ini adalah sifat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah boleh ampunkan hamba-Nya. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Tuhan kata apa? Khabar kepada hamba-Ku semua. Aku ni kata Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Orang yang berdosa besar macam mana? Allah sedia ampunkan. Buat dosa macam mana? Allah sedia buka pintu keampunan malam siang. Inna Allah yabsutu yad. Allah hampar tangan untuk dia diampunkan. Dosa siang, minta ampun malam, Allah terima. Dosa belah malam, minta ampun siang, Allah terima. Hadis Nabi sebut. Jadi kalau kita fikir macam tu, Allah boleh ampunkan dosa hamba-Nya begitu sekali. Bagaimana kita tak boleh maafkan orang, kawan kita? Hatta kalau suami isteri berbalah sampai bertengkar, bermusuh sampai bercerai, kena ada satu nilai kemaafan. Yalah, memanglah bercerai satu-satu benda, tapi sampai tahap macam tu kita kena ada. Maafkanlah kesilapan ataupun kawan kita. Jadi kalau kita fikir macam tu, kita akan hidup dalam kemaafan. Diberi ataupun kemaafan dipohonkan. Tapi itu susah sangat Ustaz. Susah, tahdari. Tapi semua ini datang daripada hati. Dan yang kedua datang daripada ilmu yang cukup. Kita ingat Allah begitu mengampunkan hamba-Nya. Kalau begitu Allah boleh ampunkan kita. Kita sama kita dosanya setara mana sangat. Betul. Kalau dengan Tuhan manusia boleh berdosa, minum arak, berjudi, berzina, Allah ampunkan. Kita dengan orang ni mungkin kita silap cakap. Kan? Tapi janganlah pula orang yang buat salah itu anggap sesuatu biasa. Kenalah insaf supaya tidak mengulang dosanya atau kesalahannya. Betul. Jadi itulah. Saya ingat asas utama ialah ingat balik kalau Allah boleh ampunkan dosa hamba-Nya. Macam mana kita nak, orang kata nak kekal seolah kita rasa tak nak ampun kau. Sampai orang Melayu ni saya fikir kesilapan kita besar. Kalau tak mau, kena maaf. Saya tak maaf sampai kiamat. Minta maaf, ini bukan hadis Nabi, ini hadis Melayu lah ni. Saya tak maaf sampai 7 keturunan. Hadis Melayu je lah, bukan hadis Nabi. Tak maaf sampai bila-bila, itu hadis Melayu. Hadis agama ialah maafkanlah, segera beri kemaafan dan pohon kemaafan. Wallahu a'lam. Itulah kadang-kadang tu ada. Itu hati emas tu insya-Allah. Kadang tu ada yang bila berdendam sangat Ustaz ya. Tak ada ni kira settle dekat mahsyar dia cakap. Allahu akbar dia. Saya nak komen. Settle pada mahsyar tu. Yang pertama sekali kita tahu tak kita yang tak bersalah. Kau kita juga bersalah. Jadi kita cakap kosong sebenarnya. Yang keduanya ialah settle pada mahsyar itu kita rasa mudah ke? Ya. Menghadap Allah kita itu. Kita nak lepas diri kita pun. Sebab itulah tak cakaplah. Betul. Cakapan settle pada mahsyar, cakapan jiwa yang palsu lah. Hati yang tak beriman, hati yang sakit lah. Tak ada seperti mahsyar sebenarnya. Betul. Itu semua cakapan daripada hati yang tak berapa nak cerdik lah. Wallahualam. Sepatut settle dunia belum mati. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Baik Ustaz, soalan daripada Laila di La Rosa pula. Katanya, dari manakah kita hendak bermula sekiranya nak mengubah diri untuk membina peribadi hati emas? Kerana hati ni sifatnya berbolak-balik, muqallibal qulub. Mudah balik hati ni. Adakah untuk memiliki kepribadian tersebut perlu adanya ditunjangi dengan tauhid yang kuat serta dihiasi dengan sifat mahmudah? Bagaimana Ustaz? Allahu Akbar. Baik, Puan Laila, ini antara penonton tetap kita juga. Dia sering bertanya. Saya begini, saya melihat dalam konteks soalan ini ada 3 perkara penting. Pertama sekali, bagaimana nak bermula? Sebenarnya dalam agama ini, kita jangan fikir
bila nak bermula. Kena bermula. Terus kena Terus bermula. Kalau kita fikir nak bermula, ada orang nak bermula bila? Lepas pension. Bermula mengaji Quran. Baru datang ke masjid. tunggu kaya lah baru sedekah. Bermula bersedekah. Bila tuan? Lepas pension lah. Hari first pension, saya akan sedekah banyak-banyak. Pension hari pertama, semayang masjid. Itu bukan ajaran agama. Sebab dalam agama, Nabi ajar kita satu benda saja. Badiru bil a'mali salihati. Bersegera. Hadis Bukhari Muslim ni. Rujuk. Nabi kata apa? Bersegeralah kamu kepada amal soleh. Bersegera. Maksudnya, segeralah. Cepat-cepatlah. Kalau kata-kata, cepat-cepat. Ya. Bukan cepat tu laju. Segera sekarang. Betul. Itu. Jadi dalam kata agama, bila bermula dalam agama tidak ada besok, lusa, tulat, minggu depan. Tak ada. Nak cari keampunan sekarang. Nak buat pahala sekarang. Sebab dalam hidup kita ni, kalau ikut kepada Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali kata apa? Kita ada 3 period of times. Orang putih sikit bagi ni. Ya, faham dah tu? 3 tempoh masa. Bahasa orang tu intan. Itu dia. Ini bahasa orang putih Kelantan sikit. Ya. 3 tempoh masa kita ada. Yeah. 3 masa. Pertama, yang berlalu. Semalam. Yang dah lepas. Yang kedua, besok belum pasti. Belum pasti, besok, memanglah besok Akan ada. Akan datang, kan? Tapi kita pasti besok kita ada lagi. Yang ketiga, sekarang. Ini 3 masa yang kita ada. Yeah. Pertama, semalam, dah pergi dah. Tak akan kembali. Yang besok, belum pasti. Hak kita. Besok akan datang. Sekarang masa kita. Bila sekarang masa kita kata, sekarang kita bermula. Sekarang kita dengar talinya ustaz sekarang ni. Ya. Pagi-pagi ni. Ustaz bercakap begini, saya bercakap, mungkin panel bercakap. Betul lah ustaz bercakap tadi tentang soal sedekah segera, jangan tangguh-tangguh. Ya. Sekarang juga. Online lah. Teruslah. Terus. Cari online terus. Masjid mana, surau mana. Online nak yatim. Betul. Tak boleh bagi sikit, banyak pun tak apa. Tak ada masalah. Ya. Jadi makna kita segera. Itu bab online. Kalau bab sedekah, bab keampunan sekarang juga. Ya Allah, apa dosaku, ya Allah. Menangis dah 33 titik mata. Jadi, itu hakikat yang pertama. Tentang bermula bila segera. Yang keduanya ialah, apa kita nak berubah itu kena ada kekuatan akidah kita. Ya, betul. Saya setuju. Sebab itulah, maka trust utama dalam kita jadi hati emas, nak bina hati yang mulia ini, mesti bermula dengan ilmu dan ihdari. Kerana kata para ulama, li'annal ilma yaftahul khaira. Ada ulama kata kerana ilmu akan buka pintu-pintu kebaikan. Al-ilmu yaftahul khaira, ilmu akan buka pintu kebaikan. Jadi kita nak berubah mesti dengan ilmu. Nak jadi hati mulia, kalau ilmu tidak ada, ke mana? Hati mulia dalam bab contohnya tolong orang. Kalau ilmu tidak ada, nak tolong apa? Tapi kalau kita tolong orang sebab apa? Sampai kita pergi tolong orang masa banjir, kita redah banjir juga, sampai tolong orang bersihkan rumah, kita hantar bantuan, hantar duit ringgit. Kenapa? Sebab kita ada ilmu. Ilmu itulah mandu kita. Ya. Jadikan kita rasa seronok nak bantu orang. Walaupun kehabisan tenaga tak apa, habis duit tak apa. Ilmu. Yang keduanya ialah, nak jadi orang berubah ni kita kena ada kawan-kawan yang baik, yang boleh berikan kita motivasi. Persekitaran kita. Cantik. Itu yang saya nak sebut. Ya. Kita kawan orang baik. Sebab tu dalam agama, orang hati emas ini biasa dia tidak seorang. Dia akan berkumpulan, berjamaah, cooperation dengan orang, kawan-kawan baik. Sebab kalau dia seorang nak jadi hati emas, mungkin tak ada kekuatan. Tapi bila saya bersama Hadari pun sama kekuatan, saya akan bergabung. Dalam Islam, kaedah macam tu. Sebab Nabi suruh pada kita, nak cari kawan yang baik. Ya? Cari kawan yang mulia akhlaknya. Sebab ini penting. So ada dorongan motivasi setempat ataupun kita punya skill kita tu dalam keadaan macam tu. Yeah. Orang boleh tolong kita. Yang ketiganya ialah kita sentiasa muhasabah diri kita. Nak jadi baik ni. Takkan aku nak jadi hati emas tunggu bila-bila masa. Betul. Allah beri aku rezeki hidup sampai sekarang ni, inilah masanya. Itu di antara jawapan saya kepada Puan Laila Dila Rosa tadi. Wallahu a'lam. Akbar. Itu dia teras ni ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kejap lagi kita akan bincang lagi dan lagi berkaitan dengan hati emas ni. Kita akan rehat seketika. Jadi kepada anda semua para penonton, terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan clear.
Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru. Hari ini bersama dengan saya Da'i Hadari, dan alhamdulillah para penonton sekalian, mungkin ada yang sekarang ni dah sibuk dah, nak pergi hantar anak katanya. Mungkin ada juga yang sambil-sambil nak memulakan perniagaan tu sempat lagi menonton Tanyalah Ustaz. InsyaAllah moga apa sahaja yang anda lakukan hari ini dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita bicarakan tentang akhlak hati emas bersama dengan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Bila sebut Ustaz Roslan ni, teringat pula saya ya Ustaz ya. Zaman saya final da'i dulu, inilah jurinya. Tengok wajah Ustaz waktu tu serius je. Itu pecah rahsia nampak. Baik Ustaz, hari ini kita bicarakan hati emas. Ada satu soalan yang saya nak tanya mewakili para penonton di luar. Baik, saya nak bagi satu pencerahan dulu. Bukanlah kita hendak menuduh orang ataupun kita nak menyatakan orang itu ini, itu dan ini. Tetapi kita bahasakan diri kita. Saya bahasakan diri saya. Sebagai contoh Ustaz ya, saya merupakan orang yang ramai banyak followers lah di TikTok sebagai contoh. Padahal tak ada pun TikTok ni. Katalah saya ramai ni followers ni. Kemudian saya nak mengajak, asalnya untuk mengajak semua, mari bersama-sama dengan saya jadi hati emas, menyumbang membantu orang lain. Tetapi cabaran ialah syaitan ini licik. Kata mereka, datang bisik kat telinga, buat lagi, last hati jadi lain. Kan dalam hadis dinyatakan innamal amalu binniyat. Tiba-tiba niat untuk buat lagi konten selepas itu, untuk dapat lagi ramai followers, untuk dapat pendapatan pula daripada hasil TikTok tersebut. Jadi dah lain pula tune dia. Niatnya dah lain. Asalnya hati emas. Bagaimana Ustaz? Apa yang perlu saya jauhi? Baik. Dia soalan ni memang agak berat untuk dijawab sebenarnya. Dari soalan berat-berat sebenarnya soal dibagi saya tu. Dia ingat saya boleh jawab agaknya. Tapi tak apalah. Sebab benda ni orang kata perkongsian hati dan perasaan. Betul Ustaz. Saya setuju soalan tu memang wajar ditanya. Sebab dalam konteks anak-anak muda dengan konten pelbagai, yang pertama sekali apa yang penting dan patut kita fahami ialah bahawa kita nak kepada pahala bukan dosa. Nak kepada keredaan bukan kemurkaan. Ini tema utama seorang mukmin. Sebab orang mukmin ni kan fikir nak cari pahala. Sebab itulah bekalan utama disampaikan kepada padang mahsyar. Nak cari keredaan bukan kemurkaan Tuhan. Allah redha sampai kepada mahsyar. Dunia Allah redha sampai kepada mahsyar. Itu watak. Jadi kepada orang Islam khasnya dia itu kena ada. Tapi rakan kita bukan Islam contohnya, ialah mungkin adalah maksud tersirat. Tapi bagi orang Islam khasnya, sesuatu kita buat konten apa, betul kita nak kepada redha dan barakah. Rahmat dan barakah. Itu penting. Baik. Yang keduanya ialah, kalau kita dalam keadaan begitu sifatnya, melakukan sesuatu perkara akhirnya melencong. Niatnya itu paling lain. takut, niatnya lain. Sebab dalam Islam ini kena ingat, kita tidak jadi amal kita haba'an manthura. Bagi debu yang berterbangan. Kita mungkin rasa gas sekarang. Rasa banyak. Tapi daripada masyarakat sana, tak ada. Sebab itulah kita kena ada controller kepada kita sendiri. Controller kita sendiri. Sebab itu controller utama kita apa dia? 3 perkara di antara. Yang pertama ialah kontrol dengan ilmu. Penting. Kedua, kontrol dengan iman. Ketiga, kontrol dengan akhlak terpuji. Betul dalam agama, kita kena letak depan kita 3 benda kita boleh kena jauhi. Tadi kontrol, sekarang 3 benda kena jauhi. Pertama, riak, sum'ah, takabur. Ini antara wahana-wahana yang boleh membinasakan amal. Tak kira siapalah. Bukan saja anak muda. Orang tua macam saya pun, kalau buat ibadat, ada riak, sum'ah, takabur, habis. Riak maksud apa? Riak nak tunjuk-tunjuk. Aku buat ni supaya orang. Itulah ujian dia tiba Ustaz. Bila apa yang kita rakamkan itu dilihat oleh ramai orang, viral, jadi tular. Ribuan, puluhan ribu. Lain pula waktu tu. Jadi kita boleh faham betul. Betul ilmu tadi kontrol. Kita nak jauhi pada riak. Riak ni sifatnya kita nak tunjuk. Semua ini mana kita cuba nak supaya orang sebut nama kita. Oh hebat dia Hadari contohnya. Takabur kita rasa angkuh. Akulah yang paling hebat. Orang lain macam mana dia punya konten pun tak macam aku. Dibandingkan pula. Banding orang 10,000, aku 1,5 juta contohnya. Jadi sebenarnya ini di antara perkara yang datang daripada. Sebab tu dalam satu kitab
disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis. Ya, kitab masyhur sebenarnya. Ada satu bab dalam kitab itu bicara tentang bagaimana syaitan menanti-nanti peluang nak masuk dalam hati manusia ini. Kita buka saja kan masuk. Sebab itulah manusia memang dia baik pada asalnya. Syaitan mencelah masuk. Hari ini merosakkan. Sebab kita nak kena ada kekuatan lah. Ya. Saya pun tak berani jawab dengan detail sebab semua yang datang daripada kontrol kita sendiri. Hati, ilmu, iman dan akhlak kita terpuji. Janganlah jadikan amal kita itu amal yang nampak dunia elok daripada masyar zero, kosong, tak nak. Itulah saya teringat bila Ustaz kongsikan ni Ustaz, bagaimana kisah Qarun asalnya adalah seorang dermawan. Betul. Akan tetapi apabila meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan agar beliau dapat kaya untuk lebih menderma, tiba-tiba lain pula di tengahnya tu. Diuji dengan apa yang diminta daripada Allah SWT. Allahu Akbar. Itulah sebabnya saya nak sikit lagi dalam seminit ini. Itulah kita dalam hal ini, ada ulama yang dia dah soal tasawuf sebenarnya. Ya. Dalam bidang tasawuf, Al-Imam Asy-Syaukani ada menyebut bahawa kita dalam amal kita ini, sekalipun kita hati baik, ikhlas macam mana, iringi dengan satu ungkapan penting, istighfar. Istighfar. Kerana istighfar ini adalah satu pemanis yang boleh memaniskan amal-amal kita, perawat kepada amal kita. Betul istighfar. Ya Allah, aku dah buat baik, tapi aku mungkin buat silap. Astaghfirullahalazim. Kata Imam Asy-Syaukani, ini ulama tafsir dan juga ulama tasawuf. Iringkanlah amal kita itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi bila kita istighfar itu, seolah kita sedang merintih pada Allah keampunanlah atas kesilapan kita. Takut-takut kita. Sebab manusia ini kena ingat, dah dari kita kena faham dalam agama ini, kita mungkin boleh terlajak dan boleh tersasar. Kerana laluan kita memang begitu. Ada jurang-jurang yang menanti. Mungkin syaitan, nafsu, syahwat macam-macam. Tapi jangan kita terhenti untuk buat baik. Betul. Jangan pula, ini kita tak nak juga. Nak jadi hati emas. Oh, saya susah. Tak nak derma-derma sebab saya bimbang kok jadi tak ikhlas. Jangan. Salah pula. Saya tak naklah buat benda baik-baik ni, tak nak terus sangat hati baik sebab nanti hilang ikhlas. Tak naklah hati emas, gangsa dah lah katanya. Tak betul. Kaedah agama ni, kalau ikut pada ulama kita, dia kata apa? Terus beramal. Betul. Walaupun kita buat benda tak ikhlas, tapi buat amal. Terus beramal. Mudah-mudahan ada kebaikan menanti di hujung itu, kita akan jadi orang yang terbaik dan sebaiknya. Allahu Akbar. Itu cara kita. Baik Ustaz. Itu dia satu pesanan daripada ayahanda Ustaz Rasulullah Muhammad. Baiklah para penonton sekalian. Bukan saya pesan, ulama pesan. Betul. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu dia firman Allah. Cantik. Bagaimana Allah menyatakan kamu ni kenalah beristighfar kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah itu ghaffara. Allah sentiasa mengampunkan. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, kita nak tutup dulu di TV3. Kita akan sambung selepas ni di TV9. Mungkin anda semua ada yang terlepas ataupun yang alamak tak sempat tengok daripada awal, jangan lupa catch up. Anda boleh tonton semula di aplikasi tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Akan ada sambungan selepas ini di TV9. Kita tutup dulu di TV3. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di mana sahaja anda berada, terima kasihlah kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Difahamkan sepanjang dah lama dah kami bersiaran ni, kami dah ada penonton-penonton yang juga jauh, nun jauh di mata tapi dekat di hati, termasuklah dari Woodlands di Singapura, ada juga dari Jerudong, Wijaya di Brunei, ada juga yang menonton dari Indonesia di Batam, bahkan di Riau pun ada. Dikabarkan juga ada sahabat handai kita yang berada dari selatan Thailand. Terima kasih diucapkan kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini bersama dengan ayahanda Ustaz Roslan Muhammad, kita bicarakan berkaitan dengan akhlak, iaitu hati emas. Bila sebut hati emas ni para penonton sekalian, kalau emas kita boleh beli, kita boleh jual, tapi hati emas
Dia tak boleh beli, dia kena didik daripada awal lagi, insya-Allah. Baik Ustaz, hari ini kita nak bawakan juga soalan daripada Muhammad Faizal di Facebook. Katanya, apabila kita sebut hati emas, sudah pasti berkaitan dengan akhlak. Soalannya, bagaimana seseorang yang mempunyai akhlak yang baik dan berhati emas namun tidak beriman kepada Allah? Adakah kebaikan dan kemurniaan hatinya akan dapat juga ganjaran di akhirat kelak? Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Saudara Faizal, soalan menarik ni. Soalnya sekarang disebut tentang orang tu ada hati emas, nampak akhlak mulia, tapi tak beriman. Tak beriman. Ya, mana dia suka buat kebaikan untuk orang tu begini tapi tak beriman. Saya nak sandarkan pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Imam Muslim ataupun daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nabi sebut sebaik-baik, semantap-mantap orang beriman, orang berakhlak baik. Itu ada Nabi sebut. Mana semantap-mantap orang beriman ialah orang itu berakhlak baik. Mulia. Orang beriman. Maknanya kalau kita nak tengok dalam konteks hadis ini, Nabi kaitkan iman dengan akhlak. Iman kepada Allahnya, percaya pada hari akhirat, faham tentang dosa pahala, faham isu syurga neraka, faham tentang hari kebangkitan, dan akhlak terpuji. Jadi makna kalau manusia itu berpisah antara dua ini, akhlak baik, tolong orang, suka tolong bantu orang, hati mulia sungguh, nampak orang susah tolong, orang miskin bantu, tempat yang perlu bantuan dibantu, tapi tak solat, tak ibadat, tak berapa nak jaga tentang soal aurat ataupun kehidupan agamanya. Soal akhirat tu tak nampak sangat. Maka cacatlah. Cacatlah situ. Ibarat sebuah kenderaan, saya suka bagi contoh yang real. Kenderaan lah. Berjalan kenderaan, tapi tak servis contohnya. Dah berjalan 60,000 contohnya, tak servis. Mungkin kita berjalan. Tak berjalan saja. Tapi hakikatnya, perjalanan itu perjalanan tidak akan baiklah. Betul. Mungkin tengah jalan, rosak. Betul. Masalah. Enjin hancur, contoh ataupun enjin terus mati. Jadi maknanya berjalan, tapi tak lengkap jalan itu. Tak sempurna. Di situ menunjuk kepada kita, kalau begitu soalan Faizal kepada saya, betul orang yang akhlak terpuji, datang daripada sumber yang utama, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya saja, kalau saya, akhlak saya, hati emas saya, suka bantu orang miskin. Kenapa suka bantu orang miskin? Kerana Allah berjanji, martabat orang yang suka bantu orang itu tinggi pada agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah kata Allah angkat betul orang beriman. Jadi dengan saya bantu orang yang perlu kepada bantuan, saya berhati emas, sebab saya tahu Allah akan beri ganjaran syurga menanti. Jadi kalau itulah keadaannya, kan menarik itu, kita buat satu perkara, ada matlamat kita nak capai. Allah punya keredaan. Tapi kalau kita sekadar bantu orang saja, tapi tak ingat akhirat, rugilah kita. Dunia mungkin orang kata, oh bagus dia sebab tolong orang, tapi solat tak ada. Aurat tak jaga. Jadi kita kerugian. Jadi seolah kita dapat satu, tinggal satu yang lain. Kalau ibarat, kalau markah peperiksaan, patut 100, dapat 50. 50 tak berjaya, masih gagal sebenarnya. Betul. Berapa markah 50? Oh, banyak ya, tapi patut 100. Jadi maknanya, banyak itu tak banyak lagi sebenarnya. Jadi, masalah tadi ialah, mungkin dapat pahala. Dah tolong orang dapat pahala, hati emas. Tapi dalam konteks agama, masih ada benda yang lompong. Tidak begitu. Islam datang secara cantiklah, syumul. Nak sebut syumul tak jumpa ni. Secara komprehensif. Jadi janganlah kita pecah-pecahkan Islam. Aku nak sembahyang, tak nak puasa, tak kena. Aku nak pergi Mekah, tak nak zakat, tak kena. Aku nak tolong orang, tak nak berpuasa, tak kena. Aku nak berpuasa, tolong orang. Nak buat haji, bantu orang. Itulah jiwa mukmin yang Nabi sebut sebagai akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini Nabi sebut. Orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya. Orang sempurna, mana orang tu ada agama, beriman,
akhlaknya akan terpuji insya-Allah. Saya teringat apabila Ustaz nyatakan sedemikian bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kafah, secara keseluruhan. Bukannya kita bantu orang tapi solat nantilah katanya. Tak boleh Ustaz ya. Allahu akbar. Dia sebab itulah kita dalam agama ni kita kena ada suatu pemikiran yang cukup tajam. So agama ni kalau ikut kepada Muhammad Al-Ghazali, ya, bukan Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, dia ada kitabnya tentang saya ingat tentang Islam masa depan. Dia kata apa? Dia kata Islam ni satu agama yang mudah. Allah. Jangan dipermudahkan. Islam agama mudah, jangan permudahkan. Mudah sebenarnya. Dalam konteks beriman, ada kaitan dengan dosa pahala, ingat syurga neraka, buat baik, bagus. Begitu permudahkan, tadilah. Aku nak sembahyang, tapi balas bantu orang. Aku nak bantu orang, tapi balas jaga ibadat. Tak betul lah kan? Jadi patut Islam mudah. Jangan kita permudah-mudahkan. Ada kelompongan pula. Ada kelompongannya. Jadi kaedah itu penting kita jaga. Okey Ustaz, MAR WKN katanya, apakah tanda-tanda seseorang itu berhati emas? Ada orang berhati batu, ada orang keras hati. Tapi macam mana nak memiliki hati emas? Tanda-tanda dan macam mana cara nak memiliki hati emas? Allahu akbar. Saya nak jawab soalan ini pun agak payah juga ya, tanda-tanda tu. Tetapi kalau kita boleh tengok dalam satu ayat lah, sebagai satu ayat mendorong kepada semua kebaikan. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun Allah kata apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun. Tengok balik. Tak tafsir ayat lah kan. Allah sebut begitu. Allah kata sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah sebut siapa orangnya? Orang yang dalam keadaan khusyuk hatinya, solat dia jaga, buat dengan orang. Jadi maknanya tanda-tanda dah ada dalam Islam. Allah sebut begitu. Beruntung orang ni. Bila hati khusyuk, suka tolong orang, jaga solat, jaga sembahyang, jaga ibadat, infak harta. Jadi kesimpulannya ialah tanda-tanda tu memang telah ada. Cuma dalam kerangka kita beragama ni, mungkin kerana kita tak rasa. Itulah warna kita. Lepas tu saya sebut tuan-tuan, dalam hidup ini, sebab itulah dalam agama ni kata para ulama, apapun kebaikan kita buat, kecil mana pun, bila kerana Allah, itu tanda kita ada hati yang baik. Tambahkanlah kebaikan. Contohnya, kalaulah dia hadari, dalam keadaan suka buat kebaikan, kecil saja, contoh buang sampah di jalanan. Tengok sampah jalanan, dah sampah tu pula kadang-kadang boleh licin. Menyebabkan orang boleh jatuh, kanak-kanak orang tua jatuh, patah kaki, masalah orang tua pula kan. Tapi benda tu simple. Sebenarnya dia dari tak buat satu kebaikan, tanda hati Tok Mas. Fikir tentang kesempatan orang lain. Yang penting adalah jangan kita benda tu saja tak. Sebab tu kita kena konsisten. Kita bermula ini satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Hadis sahih. Allah paling suka hamba-Nya yang buat amal secara berterusan walaupun sikit. Amalnya sikit ya, kada sedekah, tak pernah sedekah 100 pun, RM1 je. Tapi sering bagi pak orang, RM1 ya. Buat tolong orang, bukanlah sampai dia berjam-jam. Sekejap je. Sedikit, tapi Allah suka orang tu terus berterusan. Orang hati emas sebenarnya. Dan penilaian hati emas ni memanglah bukan orang yang letak itu dari hati emas. Sebenarnya semua balik kepada Allah, kan Allah yang menyuluh kita amal kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kamu beramal kata Tuhan. Allah tahu apa amal kamu. Maksudnya tanda-tanda itu tak perlu dilihat pada manusia, kita anggap pun tak perlu. Kita sendiri dan kita nilai insya-Allah. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita buat baik, doa kekal. Supaya Allah kekalkan sahabat kita. Baik. Ustaz, kejap lagi saya nak tanyalah mewakili para penonton di luar sana, bagaimana Rasulullah merupakan adalah individu contoh, idola kita, uswatun hasanah. Jadi kita nak tahu bagaimana sifat hati emas yang ada pada Rasulullah. Boleh Ustaz ya? Ya insya-Allah. Sekejap je lagi. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para betul sekalian, hari ini kita bawakan topik berkaitan dengan akhlak supaya mudah-mudahan kita semua terbentuk akhlaknya setiap hari. Walaupun ada yang dah tahu, walaupun ada yang mahir, walaupun yang dah berilmu, tapi sebenarnya kita perlu sentiasa diingatkan kembali. Hari ini topiknya hati emas bersama dengan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Baik, Ustaz, kalau ikutkan kalau bola sepak ni kira dah hujung-hujung dah pengadil nak tiup whistle ni. Di hujung-hujung dah. Orang bola macam itulah. Asyik bola yalah. Sikit-sikit bola Ustaz ya. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak bawakan mungkin ingatan bersama daripada Ustaz yang berbahagia Ustaz, saya nak tanyakan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya terdapat bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan dan teladan yang terbaik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paparkan 1400 tahun dahulu hati baginda hati emas. Silakan. Allah Akbar. Soalan ini hadari soalan yang begitu besar dan itulah nafas kita sebenarnya. Sebab manusia yang paling berhati emas tidak ada melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang emas sungguh. Khair an-nas, baik-baik manusia. Ya. Sehingga Allah puji baginda, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat keempat. Engkau Muhammad, akhlak engkau memang terbaik, terpuji. Kita jangan fikir Nabi itu sekadar ayalah Allah didik. Memanglah betul lah didik Nabi, tapi Nabi sendiri yang membangunkan akhlak baginda. Usaha baginda tunjukkan, ya Allah pelihara Nabi satu hal, betul. Nabi memang Nabi lah kan, tetapi Nabi usaha nak tunjuk akhlak Nabi. Sebab tu Allah puji baginda, dan pujian itu pujian yang selayaknya. Dia kata macam hati emas memang tak ada. Sebab kita beruntung hari ini tuan-tuan sekalian. Tajuk kita ini kita nak balik-balik kepada akhlak Nabi lah. Dalam kelemahan kita cari kekuatan. Betul. Dalam kesempitan kita carilah keluasan. Saya tahu saya bercakap pun tidaklah seorang yang berhati emas dalam, tapi saya cuba. Sekiranya saya meneladani, memahami, menghati, membaca dan mengupas isu, saya faham. Dan penonton dengar. Alhamdulillah Ustaz, kita cuba nak sampai tahap itu. Baik, Nabi SAW nak kata apa? Itulah Nabi. Hati emas dengan kanak-kanak. Kanak-kanak yang kanak-kanak. Tak ada apalah, kita pun pandang biasa kan. Tapi Nabi punya pelukan macam anak sendiri. Pada satu pagi ketika sahabat sedang bertakbir raya, ada kanak-kanak menangis di hujung jalan sebab mak telah mati. Datang peluk. Macam lagi sampai dia kata apa? Sekarang ini dia anak kanak tu ayah dia bersyahid. Tak ada mak dah pergi. Dah berkahwin lain. Ini riwayat hadis. Lalu kata Nabi, sekarang ini aku adalah bapa kamu. Aisyah adalah mak kamu. Allah. Mana Nabi SAW dia anggap budak ni macam anak sendiri. Hati emas. Itu dengan kanak-kanak. Dengan seorang bukan Islam. Sekali dia bukan Islam, Nabi tak pernah cerca. Tak pernah hentam balon kita hari ini dengan bukan Islam. Kadang-kadang kita kata je sebab apa? Bukan Islam. Katalah. Tak pernah Nabi anggap bukan Islam sebagai rakan untuk didakwakan. Kalau kita tengok sejarah, tak ada hadis Nabi cela orang Islam. Cela orang bukan yang kafir. Tak ada. Nabi berdoa. Moga-moga dia dapat terima Islam. Tu orang kafir di Taif. Balon Nabi. Di balik batu. Peluang untuk badal balik ada. Tapi Nabi kata, biarkan. Moga-moga Allah bagi hidayah, mereka akan terima Islam. Ya, hati emas Nabi SAW. Dan Nabi sakit, dah hadari, dipukul, dibalur dengan batu. Tapi Nabi kata, ya Allah, hidayahkan mereka. Moga-moga hari ini tak terima, nanti akan terima dakwah. Betul. Nabi dengan orang bukan Islam. Nabi dengan anak-anak baginda, cucu baginda. Allah. Bermain semacam pernah dikudakan oleh Hasan Hussein. Akrab habis tengok Nabi. Datang belakangnya anak cucu dia, Hasan Hussein. Macam budak Nabi. Jadi kuda lah. Kata Nabi, man la yarham, la yurham. Nabi angkat kekuatan itu. Nabi dengan wakil wanita. Sanjungi isteri Nabi. Tak pernah Nabi angkat suara, marah, maki. Pukul lagi lah, tidak. Sebab insan perempuan ialah hati Nabi SAW. Banyak cerita lah. Maka kita kalau buka balik, Nabi ni memang insan yang lengkap selengkap. Kata begitulah apa dibaca kat Adhari tadi kan. Laqad kana lakum
fi uswatun hasanah. Allah cerita Muhammad contoh hati yang paling emas sekali. Jadi kita tuan-tuan, secara kesimpulan saya lah, kita tak pernah kurang fakta sirah dan sejarah, data dan fakta. Betullah kita cubalah balik semula. Dalam kelemahan kita macam mana pun, kita ada di sana ruang untuk kita balik kepada membina kehidupan yang sejahtera, baik akhlak, perbuatan, sikap. Dalam soal harta benda kita sekalipun, ingatlah segala kita sumbang masa tenaga, insya-Allah Allah tak akan sia-siakan. Semua cacatan pahala kepada kita. Habis RM1 kerana Allah. Jangan bimbang. Allah ganti dengan barakah dan macam-macam. Yang penting, ini semua perlu kepada kekuatan hati dan jiwa. Ilmu dicari, iman diraih, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab sekadarnya. Allahu akbar. Contoh jawapannya. Baik. Para penonton sekalian, dalam kitab Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, bagaimana ditulis begitu tepat kisah yang berlaku pada Rasulullah SAW. Antaranya satu hari Rasulullah berada berhampiran dengan Kaabah, lebih tepat lagi berhampiran dengan makam Ibrahim, Ustaz ya. Ketika sedang sujud, dihampiri oleh Abu Jahal bersama dengan Utbah dan Syaibah. Apakah yang mereka lakukan kepada Rasulullah? Mereka meletakkan usus unta yang penuh dengan najis. Yang busuk. Allah. Akan busuk tetapi kotornya. Betul. Tetapi Rasulullah SAW tidak berdendam sekalipun. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, Ustaz. Saya rasa susahnya jiwa saya ni nak jadi seperti baginda Nabi SAW. Allahu akbar. Jura Azlin di Facebook, Ustaz, macam mana, bagaimana untuk pancarkan energi positif ataupun nak wujudkan perilaku baik ni, mencari hati emas dalam diri kita, Ustaz? Sebagai mungkin pesanan juga, mungkin sebelum kita bawakan sedikit pesanan akhir, silakan Ustaz. Dia betul, ini soalan terbaik ni, Jura ni. Jadi positif. Kita ingat, kebaikan ini berhati emas, mulia, akhlak baik, hati, perang, sikap, ini semua merupakan di antara tamadun manusia sebenarnya. Manusia nak kepada kebaikan. Dia bukan Islam sekalipun, kecenderungan nak buat itu mesti ada. Apalagi kita orang Islam. Nak jadi baik hati, Allah, tolong orang. Ini semua agama. Jadi energi positif kita paling utama ialah ingat, ini adalah suatu jalan kita untuk dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baik dalam konteks kita dengan masyarakat, Allah tak akan siakan amal kita. Kita baik dengan Allah, lagilah berpahala besar. Sebab itulah energi kita yakin begini. Satu, yakin bahawa kebaikan adalah agama. Sebab Islam agama yang sentiasa mendukung kebaikan. Sejahtera. Tak pernah. Betul. Islam ni mendukung kejahatan. Islam kan assalam, sejahtera, bahagia, cemerlang. Itu Islam. Betul. Jadi kalau kita Islam tu agama sejahtera, bahagia, kenapa kita nak cari jalan-jalan keburukan? Kedekut, bakhil, sombong, angkuh, pecah belah, kata mengata. Itu sudah melewati batas agama. Tapi kalau Islam tu agama sejahtera, energinya kata, memang kebaikan tu satu tabi'i dalam hidup. Aku dosa. Dalam kelemahan kita, energi positif kedua ialah, dalam kelemahan, kita jangan biar kelemahan itu berlaku. Sebab kelemahan, kalau datang sekarang kita ada kekuatan, lawan dia, kita boleh dan kita mampu. So, dalam kaedah kita beragama ni macam itulah. Kita ada kekuatan, kemahuan. Nak seribu dalih, kata orang Melayu apa? Tak nak seribu dalih. Tak nak seribu dalih. Betul lah tu. Kita nak berubah, boleh berubah. Tapi kalau tak nak berubah, macam-macam alasan. Alasan. Bukan sebuah alasan, satu alasan je. Kenapa tak buat? Malas. Cukuplah. Jadi sebab itulah energinya ialah kita kena ingat bahawa perubahan satu keperluan. Apalagi jadi seorang mukmin yang bertakwa. Kerana Allah sebut Quran, la'allakum tattaqun, kamu jadi orang bertakwa. Itulah Muslim sejati. Allahu akbar. Takwa maksud akhlak terpelihara, terjaga, mulia hati, mulia akhlak dan mulia segala-galanya. Itulah harapan kita kepada Allah. Allah tidak akan sia-siakan, insya-Allah, di hadariah. Baik, baik. Yang bercakap ini khasnya, bukan orang lain. Allahu akbar. Saya pun bahasakan diri saya, Ustaz. Baiklah, pelan tindakan kita, Ustaz. Mungkin bagus juga kalau kita bawakan satu pelan tindakan, kita nak didik anak-anak kita, generasi muda kita supaya berhati emas. Sebab kita risau kalau tengok anak-anak muda zaman sekarang ni yang mendidik mereka adalah laman sosial, risau pula. Jadi apa pelan tindakan kita sepatutnya untuk melahirkan generasi muda, generasi yang berhati emas? Silakan. Mau tidak mahu, pelan utama dalam kita di anak-anak keluarga kita ialah kita bersama kepada ilmu dan iman taqwa. Bahawa kita kena tegas, bukan keras. Kita kena suruh, jangan biarkan. Kena tegas, jangan bukan keras. Bukanlah memukul, itu satu tindakan yang baik. Betul. Tapi kena sentiasa peringat nasihat, bimbingan, harapan. Dengan ini pelan-pelan yang segeralah. Ya. Harapan kita, sebut bacaan kata-kata yang baik, nasihat yang baik, tunjuk dorongan motivasi baik.
Kalau dalam konteks keluarga ada pelukan sayang kasih, tunjukkan moral. Kalau kita nak tunjuk anak kita tiap mas, Ya. kalau buat derma kita yang menyumbang. Kita yang mula. Dan kita menyumbang RM1, anak kita halur bang, bang tabur nampak tak? Ambil duit, masukkan. Kita dah mula didik dia tu. Dengan tak langsung kita didik supaya jadi penyumbang. Itu makcik tu kan nampak letih je, bang. Ambil duit ni pergi beli air sebotol, pergi makcik contohnya. Kita latih. Tak semena-mena akhirnya dia akan faham. Jiwanya akan suka nak tolong orang. Kita haraplah kita perubahan tu bukan berlaku tak segera tapi dia akan berlaku. Ya. Di mana bermula kita buat kebaikan, penghujung akan ada kebaikan. Itu saya pelan-pelan tindakan segeralah. Ya. Yang berbaki itu kena ada tail ustaz yang seterusnya lah. InsyaAllah. Wallahualam. Kena jemput Ustaz lagi ni, insyaAllah. Baiklah. Bukan saya dah awal lahir. Okey Ustaz, mungkin sebagai penutup dan memurnikan program kita hari ini, doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz, Amin, silakan. amin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زين قلوبنا بالإيمان، اللهم زين معرفتنا بالإيمان، اللهم زين حياتنا بالتقوى من العمل ترضى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارض عنا يا كريم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallah, terima kasih Ya, diucapkan sama-sama. kepada Ustaz Ruslan. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan juga akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, agak pelik kalau sebuah kereta diakui dimiliki tetapi tiada enjinnya, tiada tayarnya, steering pun tak ada. Tak servis. Tak servis pula tu. Kan pelik. Dan lagi pelik, ada antara kita yang mengaku umat Rasulullah tapi akhlaknya baran, kedekut, berdendam dan bermusuh. Ya Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadikanlah akhlak Rasulullah sebagai ikutan kita semua. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.